warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullana ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Allah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, nikmat yang kita merasa hidup yang sebelum ini kita belum lagi hidup, di mana kita faham Allah memberikan kefahaman di sisi Allah hingga kita kenal Allah dari sisi Allah, hingga kita tidak jahil lagi, bahawa kita mengetahui bahawa hidup kita ini adalah cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah nak tajalikan tentang dirinya, tentang keesaan dirinya. Itu yang paling mustahak. Inilah dinamakan keimanan yang perlu kita pegang teguh. Inilah hala tuju sebenar kita, iaitu kita tidak memiliki hidup. Dan hidup yang diberikan kepada kita ini adalah untuk menceritakan, mengesakan diri Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Dari itu kita perhatikan daripada setiap detik-detik saat kehidupan kita, harga nilai diri kita adalah kita mengesakan Allah, menghilangkan keakuan diri. Maka setiap detik kita itu berharga, dan kita itu bukan dipanggil orang yang rugi, malahan kita dipanggil orang yang benar-benar beruntung, orang yang dapat petunjuk dan boleh memberi petunjuk. Kerana kita mengetahui kerana ada Allah kita ini dihidupkan kerana untuk tak lain, dialah yang nak menceritakan tentang dirinya. Bukan hidup ini kisah kita ataupun hak kita yang hidup ini. Tidak. Hak hidup itu adalah hak Allah. Jadi hidup kita ini dia tahu skrip apa untuk kita. Skrip orang ini bagaimana, skrip malaikat mana, skrip, semua skrip, semuanya di tangan kekuasaan Allah. Semua berada di tangan kekuasaan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ini bila tidak belajar kenal diri, kenal Allah, maka kita tak faham. Kita rasa macam ini kehidupan kita. Memang benar kita akan ditanyai, tetapi orang yang ditanyai itu adalah orang-orang yang merasa ada keakuan diri. Selagi kita ada keakuan diri, kita akan disoal, akan ditanya. Kerana kita menutupi bahawa Allah yang mempunyai hidup, kita mengaku kita hidup. Sedangkan kalimah yang kita selalu sebut, yang awal-awal adalah la ilaha illallah. Dan awal-awal yang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang belum ada sesiapa dijadikan, maka Allah ingin menjadikan, maka perkataan Allah adalah ingin aku dikenali. Kenapa Allah berfirman begitu? Kerana hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita perlu kenal dulu, baru kita beramal. Bukan kita ini beramal dulu baru kenal. Kalau kita beramal dulu kita tak kenal, maka kita akan jadi manusia yang merasa seolah-olah kita mempunyai amal. Kita rasa kita yang beramal, kita bersedekah, kita berpuasa, kita yang solat. Kita tidak boleh mengaku kalau betul-betul kita dah kenal diri, kenal Allah, binasa segala-galanya. Yang ada hanya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap kekal hanya Allah. Inilah harga diri kita. Ini yang dipanggil ahsanu amalah. Inilah Allah Ta'ala jadikan, matikan, hidupkan, matikan, hidupkan kita balik. Inilah dia nak lihat bagaimana kehidupan kita. Bagaimana? Kalau kita kenal diri, kenal Allah, kita akan menyerahkan segala hidupku, ya Allah, kepada Engkau. Jangan kau biarkan aku mengalami hidup ini dengan keakuan diriku. Aku takut, ya Allah, kerana aku tak mampu. Semua ni hidup, pendengaran, penglihatan, percakapan, kehendak, kudrat, iradat, semuanya hak Engkau, ya Allah. Tak ada satu pun hak aku. Jadi aku takut, ya Allah.
Jadi sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, dan banyak sahabat-sahabat Nabi semuanya takut ada keakuan diri. Kerana Rasulullah SAW sendiri menunjukkan hilang keakuan dirinya. Dan hidup tanpa ada keakuan diri, maka hidup akan berada di dalam kontrol ataupun ditakbir oleh Allah. Kita tak mengaku kita yang mentadbir. Adakah ada kekuatan pada kita yang kita kata kita mentadbir diri kita? Adakah satu ilham kehendak yang sampai pada kita ini daripada diri kita sendiri? Semuanya datang daripada Allah, kehendak-kehendak tu. Cuma kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita kata kita. Kita yang kena, kita yang tu. Kita, aku. Dibagi lagi nikmat, aku. Bila dibagi sengsara, dah memprotes pula. Tetapi kalau kita benar-benar kenal diri kita Allah, baik atau buruk ke apa yang Allah Ta'ala telah susun kita, ikuti. Kita duduk diam-diam, kita tak ada daya upaya. Seperti Nabi Khidir AS, bagaimana dia dengan Nabi Musa AS. Jadi pesan, kalau nak ikut Nabi Khidir, kena diam. Kita tak tahu apa benda, apa yang Allah Ta'ala suruh tu buat. Jadi, Nabi Khidir lubangkan perahu tu. Bukan bermakna Nabi Khidir mengikuti hawa nafsu dia. Dia dah tak ada keakuan diri. Bila tak ada keakuan diri, maka turunlah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Maka turun bersyukurlah kita, Allah turunkan kat kitab kita apa yang perlu kita buat. Tapi kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak tahu. Turun juga. Tapi mengalah ke hawa nafsu kita. Kehendak kita mengaku. Menutupi kehendak Allah. Itu yang azab. Itu sebenarnya azab. Tak payah tunggu kat pada masa. Tak payah dihitung lah. Itu dah kita dah dapat azab dah. Sebab kita tak merasakan dia yang wujud. Maka itulah azab. Maka tu Allah ceritakan bahawasanya ada surga, ada neraka. Untuk kita faham. Surga yang sebenar-benar surga adalah kita hilang keakuan diri, merasakan yang wujud hanya Allah tu lebih hebat daripada surga. Dan neraka azab tu tadi adalah orang yang mengingati akan dirinya, ngaku dirinya hebat hingga dia lupa mengesahkan Allah. Padahal segala-galanya keesaan Allah. Itu azab, itu azab yang sangat pedih. Itu dah tentu-tentu dah. Maka itu kat dunia ni lagi kita disuruh perhitungkan. Hisap di dunia ni kita kena hisap di sana, dah tak boleh nak kita nak apa buat, nak minta maaf, tak boleh dah. Di sana tempat pembalas, di sini kita boleh berbuat, kerana elakkan daripada termasuk dalam golongan orang yang diazab dengan azab. Tak kira neraka apa pun, dia ni azab lah. Sebab kita tak tahu ala tuju sebenar hidup kita ni. Kebanyakan sekarang manusia tak tahu saya. Itu dah memang Allah Ta'ala bagi tahu penghujung zaman. Manusia tak tahu dah ala tuju hidupnya. Tujuannya adalah makan, minum, ada anak, ada anak makin besar, dah kahwin, ada cucu. Itu ya dia punya kehidupan tu. Dia tak nampak kehidupan yang sebenar adalah kehidupan mengesahkan Allah dalam kehidupan tu yang nombor satu. Dalam kehidupan tu macam mana dengan anak kita, nak ajak anak kita mengesahkan Allah, isteri kita, jiran kita, tak kira siapa-siapa pun, masyarakat kita, macam mana kita nak buat kita mengesahkan Allah dalam setiap hidup kita ini. Kita nak tauhidkan apa saja pekerjaan kita, apa saja pernafasan turun naik, kita sentiasa mengesahkan Allah. Kita nak hidupkan kaedah tu. Inilah dinamakan tadi perjuangan. Ini dinamakan jihad. Jangan lari pada jihad. Jangan jihad ni pun tak kenal dah. Jihad hawa nafsu ni. Ni jihad peperangan yang lebih hebat. Rasulullah kata daripada perang Badar. Hebat ni lagi. Tapi kalau kita lari, maknanya kita telah melakukan kesalahan yang besar. Ini bukan kita lari. Kita tak kenal dia ada peperangan rupanya. Masalahnya sekarang ni manusia. Na'udzubillah. Sedarlah. Saya hanya menyampaikan. Saya tak ada daya upaya. Yang sampai pun daripada Allah. Tak ada apa saya. Cuma saya ada perasaan kasih sayang. Saya tak nak saya dapat. Saya nak sama-sama kita dapat mengesahkan betul-betul. Jangan sampai kita tertipu. Kerana dunia ni tak lain, ada penipuan saja. Kalau kita tak betul-betul kenal diri, kenal Allah, kita kena tipu pun kita rasa macam kita tak kena tipu.
Ni yang dunia punya permainan. Ya. Sedangkan dunianya nikmat dia hanyalah seperti air lautan kita celup. Itulah kita celup, kita angkat air, itu dunia itulah. Yang lain tu semua akhirat Allah Ta'ala. Mengapa kita terkejar yang sikit? Yang banyak tadi kita tak tenggelam dalam kelautan tauhid kepada Allah. Itu yang manis, tiada pahit. Itu minuman, makanan rohani kita. Sejak di alam ruh 4,000 tahun dulu. Kita sampai di dunia, kita lupa pula. Jadi tak boleh nak salah siapa-siapa. Kita kena fahami sendiri. Apa yang telah kita berbuat akan diserahkan kepada kita, kitab kita masing-masing. Tapi kalau di dunia lagi kita kenal diri, kenal Allah, kitab kita diserahkan tapi dalam keadaan bercahaya. Sebab apa? Kita tak mempunyai apa-apa hawa nafsu kita. Kita serahkan kepada Allah. Kita redha apa susunan Allah SWT. Macam Nabi Khidir dengan Nabi Musa tadi. Disuruh lubang, dilubangkan Nabi Khidir melubangkan perahu. Nabi Musa marah, kenapa perahu elok dilubangkan? Kan dah dibagi tahu jangan bersuara. Apa yang aku buat ni sebenarnya aku nak menyelamatkan kau. Menyelamatkan kita. Nanti hikmah dia kalau Allah Ta'ala, kalau kita biarkan perahu kita cantik, nanti ada lanun lalu kan, dia ambil yang cantik-cantik dengan orang-orang, dia ambil sekali. Kalau kita ada lubang kan nampak buruk, dia tak selera, dia pun lalu gitu je. Selamat tak kita? Jadi dalam cerita ni nak mengajar kita kehadapan. Kita kena tahu kehadapan kita ni. Kalau sekarang kita tak tauhidkan kepada Allah, sekarang kita tak ajar anak-anak kita, sekeliling kita, pemimpin-pemimpin raja kita tak nak bawa mengesakan Allah, dan dia sendiri entah tahu ke tidak entah mengesakan Allah, lintang pukang, tak nak balik cari ilmu mengenal diri, mengenal Allah, kita nak pilih macam mana? Kita akan ditanyai nanti. Kenapa engkau pilih dia? Sedangkan kau tahu kau kenal diri, kenal Allah. Bila tak ada pilihan, kita ambil lah yang paling dekat pada kebenaran. Walaupun dia tak banyak buat. Ya? Tapi dah terpaksa. Jadi kita kena faham. Bila kena situasi macam ni, kita kena tanya pemimpin tu. Ulama-ulama, ustaz-ustaz, kena dekatlah pada masa ni pemimpin-pemimpin nasihatkan. Yang paling penting adalah kita membawa mengesakan Allah. Itu pemimpin yang Allah Ta'ala restui. Kita pemimpin Islam. Jangan ikut pemimpin Islam, ikut cara ala Yahudi. Ala-ala apa ni, dipanggil tadi sistem Yahudi. Tak nak ikut sistem yang betul-betul Allah dan Rasul. Bagaimana? Kita nak pilih macam mana? Kita pun rakyat kadang-kadang bingung juga. Tak tahu nak pilih mana lah. Siapa yang buat baik dengan aku pelangkar lah. Dikira macam tu. Dia tak tanya ni pemimpin kita kenal diri, kenal Allah ke tak? Dia tak faham. Dia tak nak fikir tu. Dia fikir ekonomi kita bagaimana, kita tak maju. Dia fikir ke situ. Sampai bila takkan maju ekonomi? Sampai bila pun takkan maju ekonomi kita. Sebab apa? Kita masih lagi merasakan nakkan keduniaan. Bukan makna tak boleh ambil. Tapi Allah dulu. Sebab walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah Ta'ala akhirat tu, Allah Ta'ala tu lebih baik daripada sekarang. Jadi kalau kita ambil sekarang, yang lebih baik tu adalah Allah, akhirat. Ini yang berlaku sekarang. Kita sendiri masyarakat nak pilih, nak ngundi pun tak tahu. Bila ditanya tadi, janji ekonomi apa, janji aku aman jadi... Dia fikirkan ke situ. Aman tang dia punya hawa nafsu je. Dia aman yang sebenarnya bila kita ni negara kita, negara yang mengesakan Allah betul-betul. Bawa lah ke situ. Susahlah si Ajih ni cakap senang je lah. Cuba dia pimpin negara, cakap macam mudah je. Iyalah. Saya nak cakap apa lagi? Ini sebenarnya yang Allah Ta'ala tunjukkan pada saya cakap lah. Dan saya sendiri buat. Sentiasa hidup kita kena buang keakuan diri. Kalau pemimpin ada keakuan diri, maka dia jauh daripada rahmat Allah. Kerana apa? Orang yang ada keakuan diri, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ada. Dia beribadah tapi dia mensekutukan Allah. Syirik. Bila syirik, benda yang paling dibenci oleh Allah. Paling bahaya.
Tak diterima kita ni punya apa ni, kalau tak betul-betul. Kita minta ampun tak dapat diampunkan oleh Allah. Dosa lain boleh. Syirik tak kira kecil ke besar. Yang penting syirik. Aku tak sembah patung, engkau sembah diri engkau tu syirik juga. Apa sembah ego, bangga diri, salahkan orang ni, kau rasa kau yang betul. Lobby sana, lobby sini. Mana boleh. Kau lobby bagi duit kat orang supaya sokong kau. Nampak sangat kau ni lemah sangat. Betul-betul kau betul-betul tunjukkan akhlak yang begitu. Orang, manusia nanti, masyarakat akan tahu bahawa kita ni betul-betul bawa mereka ke jalan mengesakan Allah. Bukan bawa ke jalan keakuan diri. Ini kita tak tahu. Kita sendiri pun pemimpin yang besar, raja ke apa. Kita sendiri bawa keakuan diri, kita nak bawa rakyat untuk mengesahkan Allah. Ya betul. Landasan yang dibawa tu landasan menuju kehancuran. Mulut dia cakap, ikutlah aku benar. Tapi landasan dia yang dia ikut kehancuran. Kita tak salah siapa-siapa. Sekarang kita sendiri bertindak. Masing-masing ada hak masing-masing bertindak. Kita ada hak bertanya. Kita tak nak lagi pemimpin-pemimpin yang jenis gitu. Yang tak tahu nak mengesahkan Allah dan tak cari jalan mengenal diri, mengenal Allah. Tak habis-habis bila pilihan raya, tak habis-habis kutuk ni, tak habis-habis melobi, tak habis-habis, ya Allah. Tak sedar lagi. Masih takut macam tu juga. Yahudi, Nasrani tepuk tangan lah kita. Dia memang sukalah, dia laga-lagakan kita. Dia pecah-pecahkan kita lagi. Lemah. Dapat juga kita kuasa. Tapi lemah. Sebab apa lemah? Sebab tak dengan Allah. Kuasa kita dapat kuasa daripada manusia. Kita nak kuasa yang daripada Allah. Itu saya cakap semalam, saya cakap ulama yang paling tinggi darjat dia daripada agung, daripada raja, daripada pemimpin. Ulama, mufti, ustaz-ustaz ni title dia dah tinggi. Bersih, suci. Dia paling atas sekali. Al-ulama warisatul anbiya. Nabi sendiri iktirafkan. Dia tu waris daripada aku. Paling tinggi. Bukan dia kata pemimpin-pemimpin ni, apa menteri-menteri ni. Nabi kata ulama. Tapi ulama sekarang dah jadi mana? Ulama su, ulama buruk. Mendekati para raja, para pemimpin untuk apa? Untuk kepentingan hawa nafsu. Pasal tak takut dengan Allah, tak kenal diri, tak kenal Allah. Waktu ni lah kau sebagai ulama, kau sebagai mufti, kau pergi tegur, belajar, kenal diri, kenal Allah. Nanti masyarakat akan lantik kau. Oh, demi Islam. Dia bukan demi Islam. Sekarang kau kenal diri, kenal Allah ke tak? Kau nak cakap Islam, kau nak bawa masyarakat ke mana kau sendiri pun. Masyarakat kita yang mengundi pun kena sedar juga sekarang. Kau nak undi siapa ni sebenarnya? Kau kena undi, kau kena tahu. Kau undi orang yang mengajak kita kepada mengesahkan Allah. Itu orang taraf mukmin Islam yang sebenar. Bahaya kita kalau pilih yang pemimpin-pemimpin yang tak tahu nak mengesahkan Allah. Berat kita jadi. Tak takut pada Allah. Cari pemimpin yang malam-malam menangis, fikirkan masyarakat. Macam mana aku nak ajak masyarakat lagi untuk mengesahkan Allah. Macam mana cara lagi. Apa aku perlu buat ya Allah. Menangis-nangis risau masyarakat kita yang tak kenal diri, tak kenal Allah lagi. Pemimpin macam tu yang kita nak. Pemimpin yang dapat petunjuk Allah dan dapat dikurniakan Allah boleh memberi petunjuk. Mahdi. Bukanlah dia Imam Mahdi. Imam Mahdi tu memang dah keluar tapi kita tak nampak. Tapi kita nak berpakaian Mahdi. Maqam dia. Bukan kita ni Imam Mahdi. Maqam dia. Iaitu kita dah ke kita dapat petunjuk Allah. Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, nak dapat petunjuk apa? Hidup kita merasakan ada keakuan diri. Nak tu, nak ni, tak peduli. Apa pun orang nak cakap, janji aku dapat. Nak bunuh-bunuh lah, nak fitnah-fitnah lah apa. Janji aku menang dalam pilihan raya ni. Ya na'udzubillah. Bila nak sedar? Bila kita nak sedar? Sekarang ni lah masa nak sedar. Kita tak tahu umur kita depan ni ke depan ni. Bila-bila Allah boleh tarik. Dah tarik dah tak guna dah. Menyesal tak guna dah.
Minta tolong, ya Allah, hidupkan nak balik, ya Allah. Aku dah tahu, aku nak kenal diri, kenal Engkau, ya Allah, nikmatnya, ya Allah. Dah mati pun nak kenal Allah. Ya Allah. Allah suruh masa hidup ni kita kena kenal dia. Allah kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat dalam diri engkau. Engkau ke aku? Tengok. Kau bergerak tu siapa yang gerakkan? Tulang belulang, daging, urat, saraf, kau som-som, kau semua siapa yang punya jadikan? Oh, daripada benih mak bapak kau. Mak bapak kau daripada mana? Tok nenek kau semua sampai ke Adam-Adam daripada mana semua tu? Tak ada satu pun kita punya nak mengaku pula. Ya Allah. Lepas tu cakap besar. Allah Maha Sabar, bagi peluang lagi. Bertobatlah hamba ku, bertobat. Carilah jalan kenalan. Kau tak kenal aku lagi kau. Oh, kau tak kenal aku lagi. Tolonglah. Allah tu sendiri merendahkan diri. Nakkan kita kenal dia. Padahal Allah tak perlu merendahkan diri. Tapi Allah sayang kita, dia merendahkan diri. Bukan merendahkan diri, sujud pada kita. Sayang kepada kita supaya kembalilah jalan mengenal aku. Tak ada lain. Kau janganlah ibadah dulu. Bukan tak bagi ibadah. Ibadah jalan terus juga. Tapi kau kena kenal aku betul-betul. Kalau kau ibadah yang kau tak kenal aku, lebih banyak rosak nanti. Kau mengaku kau laku ibadah, kau yang buat ni, kau rosak balik. Kau dah menyembah diri kau. Sebab kau nak keinginan kau. Kau bukan nak Allah Ta'ala betul-betul. Kau nak Allah Ta'ala betul-betul, hilang keakuan diri kau. Ini yang berlaku sekarang. Bukan ni main-main punya pekerjaan. Ini perkara yang besar. Sebab masyarakat kita dah banyak yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Ibadah-ibadah bertambah riak, bertambah takbur. Ulama yang kita harap, ulama su'. Ustaz-ustaz pun tak ada belajar tarikat, mana-mana tarikat. Dulu-dulu guru-guru besar-besar semua, syekh-syekh, semua ada guru tarikat zaman tok nenek kita. Setiap ulama mana-mana dulu mesti ada tarikat dia. Sebab di situ dalam jalan mereka mengenal diri, mengenal Allah. Menerusi tarikat. Ini sebut tarikat pun ulama cakap, oi salah ni, sesat ni. Kau betul cakap, kau tak tahu, tak ada belajar tarikat. La haula wala quwwata. Macam mana kau cakap tarikat lain sesat, kau sendiri tak masuk. Kau tak masuk tarikat, kau kata tarikat lain sesat. Ada jenis ulama yang begitu. Nabi kata, aku tak takut akan datang nanti Dajjal tu memang mengerikan, tapi aku ngeri lagi pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, ulama-ulama, ketua agama yang yang buruk perangai dia. Sebab tak tahu ala tuju ke mana hidup ni. Tak kenal diri, tak kenal Allah SWT. Kita sebut ya, hari-hari beribu-ribu kau sebut, tapi tak bergetar hati kau. Sebab kau tak kenal Allah. Kalau betul-betul innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah wajilat qulub. Kalau betul-betul kau orang mukmin, kau kenal diri, kenal Allah, para rasul, para nabi, para wali Allah, aribillah, mereka ni disebut di dalam diri Allah, bergetar hatinya, rindu dan takut. Malam-malam menangis, ya Allah, macam mana umat namanya, macam mana sekarang, ya Allah, aku nak betul-betul risau, menangis. Ini menangis juga. Projek tak dapat ni apa. Aku nak dekat dengan raja ni nak dapat. Ya Allah. Ada ulama buat macam tu perangai. Kau dah tinggi. Kau dah suci tau ulama. Mufti. Ustaz-ustaz. Kau dah tinggi. Kau tak perlu damping dengan pemimpin-pemimpin nakkan sesuatu daripada dia. Engkau yang kena bagi tahu dia. Ngesakan Allah. Bertobatlah. Ni waktu pilihan raya ni kau kena pergi. Bukan suruh turap tanah. Suruh pondok kau sumbangkan. Kau tak perlu minta benda tu. Kau perlu tegur dia supaya jalan mengenal diri, mengenal Allah. Kau tak payah nak lobby, nak bagi apa dengan aku. Kau ke situ je betul nak mengesahkan Allah, wahai pemimpin, aku akan sokong kau. Gitu patut ulama kena cakap dengan pemimpin-pemimpin yang nak melobby diri, nak jadi pemimpin sangat. Oh, nampak batang hidung dekat masjid, nampak dekat pasar, ui, kat mana-mana dia pergi time-time nak mengundi ni. Pasang orang pula, lobby. Datuk ni bagus, ni kau undilah dia. Ya Allah, tak malu ke? Nak jadi pemimpin sangat tapi tak tahu ala tuju. Ya Allah. So, bila dah dapat, siapa yang tolong lanap lah. Aku dah bagi duit, lantak lah kau. Aku urusan luar negara.
projek aku besar-besaran kat luar untuk diri aku punya. Nak layan rakyat ke apa. Tak? Pasal aku tak tahu nak bawa mereka ke mana. Kalau kita tahu, kita risau. Mereka tak kenal diri, tak kenal Allah masyarakat ni. Begitu pemimpin yang bagus. Ini balik-balik, ini makanan tak cukup, ini tak cukup. Sampai bila tak cukup juga. Kau nak layan masyarakat ni dengan kau bagi duit, kau bagi harta, kau bagi makanan cukup. Tak cukup juga, Allah Ta'ala kata. Yang cukup je kau ajar dia kenal diri, kenal Allah. Dia akan sentiasa bersyukur kepada Allah walau sikit. Masalah hati dia sekarang tak kenal diri, tak kenal Allah tu yang kau perbaiki dia. Baik pemimpin, baik masyarakat sekarang ni. Siapa yang bertanggungjawab ni? Ulama'. Walau ulama' biarkan tu ulama' su' nama dia. Saya dah jelaskan dah, banyak kali saya dah jelaskan. Bukan saya kata saya hebat, saya tak tahu apa benda, saya tak hebat. Saya hanya bagi tahu je. Apa yang disuruh, bagi tahu. Itulah cara je untuk menyatukan manusia. Allah Ta'ala kata, Rasulullah kata, hanya dengan tauhid. Kerana tauhid ni kasih sayang. Tak ada demi parti, tak ada ni, tak ada melobi siapa-siapa. Dia betul-betul kerja dia Allah dan Rasul. Tauhid nama dia. Mengesahkan Allah je, tak ada lain. Untuk kepentingan dirinya, tak ada langsung. Itu aja boleh menyatukan manusia. Kalau kau buat lain demi untuk parti, habis. Kau dah menduakan Allah. Tapi memang kena duduk parti, tapi jangan niatkan untuk parti, niat kerana nak ajak manusia masuk parti aku supaya mengesahkan Allah. Tapi tak nampak pun saya begitu. Kena ubah sistem dia. Duduk kat parti aku supaya kita sama-sama mengesahkan Allah. Nanti Allah tunjukkan jalan, benar-benar jalan. Tapi kalau kau ada 2 jalan, 3 jalan, ada fikir yang lain selain daripada Allah, habislah. Sampai bila pun tak lepas. Mulut kau cakap tauhid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hati kau tak nampak kebesaran Allah pun. Sebut ya Allah Akbar, tapi tak nampak kebesaran Allah. Kalau Allah Akbar, semua kita tak nampak. Kita nampak semua tak ada kuasa dah. Yang ada kuasa Allah Akbar, kebesaran. Tapi ni rasa lagi. Allah Akbar tu demi parti ni, parti tu, parti ni. Kita gunakan ayat Allah untuk biar kita sebut, biar orang tahu kita ni Islam, boleh kita sokong. Jangan salah pasang lah. Kita gunakan nama Allah supaya orang sokong kita. Untuk kepentingan hawa nafsu kita. Kita selindungkan dengan nama Allah. Allah tahu, Rasulullah tahu, wali-wali Allah tahu perangai buruk kau tu. Kau sembunyikan. Pergi pondok-pondok bagi duit, ni time nama lobby sokong. Yang tu untuk guru, ulama pondok pun yang jenis mata duitan pun sapu juga. Cakap dengan dia. Jangan sokok-sokok dengan duit. Saya bukan, saya nak kamu betul-betul mengesahkan Allah. Kau jadi pemimpin tu je. Saya tak perlukan pondok saya ni, tak perlukan duit macam tu. Kita kena tegas lah. Ini kita time macam ni lah. Kita buat muka seposen, minta dia sumbang kita. Lepas tu, kita dah terikut dia, kita sokong dia pula. Ya Allah. Berat benar lah. Ubah lah. Selagi tak ubah, kita punya negara macam tu je lah. Ya. Ubah. Semua main peranan. Daripada pemimpin yang atas, ulama-ulama ini, semua waris yang paling tinggi, ulama-ulama, turun pada pemimpin, Perdana Menteri, sampai pada rakyat yang bawah sekalipun, tetap semua ada peranan masing-masing. Iaitu mengesahkan Allah. Aku rakyat biasa ya, janji dia bagi kain batik ke apa, aku sokong ni. Jangan. Kita ada hak, walaupun kita rakyat biasa bawah, kita kena ada hak. Kau kena mengesahkan Allah juga. Juga. Bukan kata orang tinggi yang kena mengesahkan Allah. Bawah pun mengesahkan Allah. Daripada bawah sampai atas, atas sampai bawah, semua mengesahkan Allah. Jangan lari tajuk. Tetap nilai kita tinggi. Walaupun kita duduk rakyat biasa, tapi kita mengesahkan Allah. Ajak kita yang paling tinggi di sisi Allah. Kerana itu dinamakan takwa. Itu dinamakan takwa. Yang sebenar-benar di dalam diri kita takwa. Tadi kita benar-benar mengesahkan Allah. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Mentang-mentang kita orang biasa, dia nak jolok dengan duit RM50, RM100, suruh RM200, suruh dah apa ni, undi. Sorry lah. Sebabkan kau bagi aku untuk undi aku duit ni, kau ambil balik.
Aku tahu siapa aku nak undi, aku undi. Aku nak orang yang betul-betul mengesahkan Allah, aku akan undi. Kau tak payah lobby-lobby aku dengan begini. Rakyat, walau rakyat biasa, kita kena tegas. Kita ada harga diri. Ini kita ambil juga, Allah pandang kau hina lah. Nilai kau 100, 200, 1000, 10,000, sejuta. Harga diri kau macam tu. Padahal Allah tinggikan lagi. Wa rafa'na laka zikra. Tinggikan nama kau bila kau betul mengesahkan Allah. Hilang keakuan diri. Kau pergi rendahkan balik diri kau dengan nilai itu tadi. Dunia tak ada apa, Allah Ta'ala kata. Dunia kata, semenjak aku ciptakan dunia, aku pandang dunia tak lain seperti sebutir pasir di tepi pantai, Allah Ta'ala kata. Yang apa yang kita nak kejarkan sangat? Pemimpin yang nak pangkat apa yang nak? Nabi Sulaiman tu pangkat apa tak ada. Dia paling tinggi pangkat. Tak ada orang pangkat paling tinggi macam Nabi Sulaiman dah. Kat dunia ni. Bila-bila pun. Sebab dia nak minta dengan Allah gitu. Tapi tetap juga hati dia dengan Allah. Dia takut dengan Allah. Jangan sampai, ya Allah, ini semua kurniaan kau. Jangan sampai aku merasa ada keakuan diriku, ya Allah. Tolong tempalah diri aku, susunlah hidup aku. Walau kau bagi pentadbiran surah sekalian alam, apa ni, bumi ni kau boleh aku kuasa untuk takbir. Tetap juga, ya Allah, aku dah jadi hamba kau. Kau aturlah aku, ya Allah. Tu Nabi Sulaiman yang paling kaya tu, kita baru kaya sikit, tak sedar diri pula. Nak kata miskin, tak ada miskin sangat. Nabi Ayub lagi teruk miskin. Tapi tetap juga hati kau jangan ambil. Aku miskin macam mana pun, aku sakit macam mana, tak apa, ya Allah. Janji hati aku cinta pada kau. Jadi apa alasan dia kita ni kalau kita kata miskin, kita tak nak sembah Allah. Kita tak nak mengesahkan Allah betul. Tipu. Hati kita yang sebenarnya buta. Hati kita sebenarnya berpenyakit, kita biarkan. Sudahlah, jangan tipulah. Sudah kembalilah. Nikmat dengan Allah ni. Tak ada lebih nikmat lagi. Bumi seisi-isi nikmat tadi, sebutir pasir je nikmat tu. Di sisi Allah tu tadi. Yang betul-betul nikmat. Tapi itulah bila kita tak dapat, kita ingat bumi ni nikmat besar. Ya Allah. Tak ada. Makan habis 3 pinggan satu hari. Habis tu hilang nikmat. Apa lagi? Seronok-seronok ni sekejap je betul. Apa sebenarnya seronok berterusan? Kita kembali kepada Allah. Allah, itu yang paling. Para Rasul, para Nabi, semua buat gitu. Selalu kembali kepada Allah. Sentiasa berkehidupan dengan Allah. Tak nak berlebih-lebih sangat di dunia ni. Sebab takut nantilah lalai. Mengejar dunia sangat, jadilah lalai. Ini yang jadi dia. Bila dah nak pangkat tinggi, dah tak boleh. Bila nak undi, aku mesti nak berjaya. Aku orang hormat, aku mana boleh. Oh, kita dah pakai keakuan diri banyak sangat dah. Oh, sebab aku yang berhormat, orang hormat aku pergi mana-mana. Mana boleh aku kalah? Aku kalah nanti aku pergi mana-mana, orang tak hormat aku. Ya Allah, nampak sangat pemimpin tu, pemimpin hawa nafsu. Kita pilih dengan kita masuk lubang biawak dengan dia sekali. Jangan ingat kita pilih, ya tak apa aku pilih je. Tak akan disoal kita pilih apa siapa nanti. Jangan main-main. Kita kena pilih betul-betul. Dan kita sebagai pemilih, kita kena belajar dulu siapa aku nak pilih. Jangan main conteng pangkah je. Siapa aku nak pangkah, siapa aku. Kena tahu. Orang yang kenal diri, kenal Allah. Tu orang mukmin. Bukan Islam gitu, Islam. Kena tahu betul-betul dia kenal diri, kenal. Tu. Obahlah kita punya sistem dalam diri kita ni. Kita dah banyak ikut sistem keakuan diri. Rosaklah kita. Bila sistem keakuan diri, kita akan cari orang yang boleh naikkan keakuan diri kita. Kita berjumpa orang yang lebih tinggi keakuan diri je. Kita pergi dekat dengan supaya dia boleh angkat keakuan diri kita. Ya Allah, bahaya hidup kita. Hari-hari kita nak begitu. Jumpa bos yang ada keakuan dia tinggi, kita kena dekat dengan dia. Boleh dia naikkan kita, keakuan kita macam dia tinggi. Ya Allah. Rosak. Habis masyarakat kita rosak. Umat Muhammad rosak. Kesian Nabi Muhammad SAW. Selalu doakan kita. Selalu hantarkan syafaat kepada kita. Allah turun kasih sayang, rahmat dia. Bagi rezeki, bagi macam-macam lagi. Kita buat hal, buat maksiat, buat perkara-perkara yang lalai ni. Buat je kita macam kita tak sedar, macam kita buat tak tahu ya. Jangan sampai satu hari nanti nyawa dicabut, jangan menyesal. Tolonglah Allah, tolong hidup. Dia tak boleh dah. Tak ada siapa boleh tolong dah waktu tu. Sekarang ni, masa dia sekarang Allah bagi peluang ni. Gunakan peluang yang Allah bagi. Allah sayang kita.
Panggil kita hari-hari beribu kali. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada aku, Allah Ta'ala kata. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Allah Ta'ala panggil kita hari-hari. Sayang, kita buat pekak. Aku fikirkan aku punya hak dulu lah. Aku kena cari rezeki banyak-banyak dulu. Nanti dah tua baru aku tobat. Yalah tu. Main tobat tu. Dah tahu ke jiwa kita ni. Tak besok lusa boleh mati kita. Sudah. Tak kaya nak kau nak rebut ke mana? Target kau kaya macam mana? Tak cukup juga. Nabi Sulaiman tentu kaya pun. Dia kata, ini semua anugerah Allah. Yang penting Allah. Itu sebenarnya. Bukan tak boleh cari kekayaan. Tapi nombor satukan Allah dulu, bukan kekayaan. Islam menganjurkan kita jangan lupa dunia. Di samping kita kepada Allah, di samping itu jangan lupa dunia kita. Tapi sekarang ni kita tak Allah Ta'ala dulu, kita terus ambil dunia. Ganaplah kita. Allah dulu. Walal akhiratu khairun. Akhirat Allah Ta'ala tu lebih baik, khairun laka minal sekarang. Ambil yang lebih baik Allah Ta'ala dulu. Baru dunia kejar kita. Kita tak heran sebab kita ada Allah. Allah cukup, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ubahlah sama-sama kita. Carilah jalan, cari pembimbing. Kita hidup ni kalau tak ada yang bimbing kita bawa kepada Allah, susahlah kita. Masalah kita tak nak cari, Allah suruh cari. Jangan sampai kita tak jumpa pembimbing rohani kita masih hidup. Pembimbing yang boleh bawa kita kenal diri, kenal Allah. Kena dampingi, kena selalu. Jangan tinggalkan dia selalu. Kalau tidak kita tinggalkan dia, kita mengaku dia guru rohani, tapi kita tinggalkan dia, mana boleh mengaku-ngaku. Dia kena menuntut. Sampai kita dapat macam mana dia dapat. Bukan dengar-dengar cerita, kita patut nak buah-buah cerita. Tak, kita kena bawa bila dia. Kita kena bawa akhlak kita. Tetap mengesahkan Allah 24 jam tu ceritanya. Tak ada buang keakuan diri, buang ego, buang sombong, buang riak. Buang tak kebur tu, buang keakuan diri lah tu. Itu kotor, itu najis. Itu mensekutukan Allah. Najis, busuk dalam badan kau. Sebut nama Allah, nak show apa? Kau solat macam mana pun dalam keadaan najis macam mana? Bukan saya tak bagi solat. Buangkan dulu, bersihkan dulu hasidah wal kufar tu tadi dalam diri kita. Riak, takbur, sombong, ujub. Keakuan diri itu bahaya sekali. Banyak belega dalam diri kita. Kita tak belajar, kita tak sedar. Kita tak jumpa guru rohani, memang tak sedar lah. Tu. Obat bertobat pulang. Kita sama-sama lah insyaAllah. Tak ada lagi lain jalan. Ini je. Kalau nak selamat itu jalan. Mengesahkan Allah. Cari balik. Kembali kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada jalan lain dah. Kita masa kita nak tampak hujung dah. Dajjal turun, Imam Mahdi turun. Ini semua berkumpul ni maksiat-maksiat. Kita tengok dekat Riyadh ni keluar. Kena pakai topeng hantu Halloween tau Halloween. Pakai topeng hantu baru boleh masuk masjid. Siapa yang buat? Arab Saudi buat. Di Riyadh. 50,000, beribu orang datang. Menunjukkan Arab Saudi pun dah rakyat hancur dia. Pemimpin buat pesta-pesta yang begitu. Kalau dah pakai pakaian topeng hantu tu, perangai macam hantu lah. Tu yang hala tuju sebenarnya. Tu. Anak-anak muda semua habis dah. Kita tengok. Kat Malaysia ni pun 2 kali 5, 5 kali 2 juga. Mak bapak dah tak kisahlah. Jadi mak bapak bagi makan, bagi minum sudah. Dia punya pelajaran, dia hantar sekolah agama, lepas tu dia jadi macam mana, kita biarkan. Dia tak tahu kenal diri, kenal Allah, apa hala tuju pun dia tak terlantak kalau anak aku. Jadi dia dapat cari kerja, dapat besar nanti kahwin, jaga anak-anak dia. Dia fikir gitu dah. Patut yang paling penting kita ajar anak kita dah kenal diri, kenal Allah. Bagi faham dia agama dia betul-betul, kenal Allah, kenal Rasulullah. Dia dah tak ada. Dah tak ada dah macam tu dah. Kalau tak balik kepada arah yang itu, kembali kepada Allah, balik sistem Allah Ta'ala, habislah kita. Sampai bila pun kita tak akan menemui kemenangan di sisi Allah. Kita tak menemui sesuatu yang dirahmati oleh Allah, sesuatu yang Nabi mengaku kita umat dia. Jaga baik-baik. Jangan kita ingat kita ni dah rasa cukup amalan kita.
banyak benda yang kita dah salah dah. Kita kena istighfar banyak, menyesal, minta Allah Ta'ala tunjukkan, biar serik. Minta Allah tunjukkan lagi apa yang bentuk akhlak buruk kita dalam kehidupan ni. Ada lagi keakuan diri, banyak lagi. Ya Allah tunjukkan. Itu kita nak bertambah ke depan kita, bertambah kita akhlak baik dengan Allah, bertambah ilmu, bertambah kaya ke, bertambah apa pun, bertambah kita kenal diri, kenal Allah, bertambah lagi asyik, bertambah lagi takut pada Allah, bertambah lagi rindu kepada Allah. Itu yang kita nak sebenarnya. Mana ada lagi bagus lagi. Tapi kita dah salah tuju. Kita dah banyak manusia masa diajak kepada keakuan diri. Banyak semua orang pun dah nak pergi keakuan diri. Siapa boleh naikkan keakuan diri aku pergi. Dia pemimpin aku. La haula wala. Rosaklah, rosak. Kena ubahlah. Boleh sayang pemimpin, tapi pemimpin tu harus bawa kita kepada Allah dan Rasul. Mengesahkan Allah, kenal diri, kenal Allah. Itu yang paling baik, itu yang paling kita ajak. Kalau tidak, kita bertanggungjawab siapa yang kita perintah. Kita jadi khalifah, kita akan ditanya di bawah kita. Kita sendiri tak lepas. Macam mana yang lain-lain tu, teruklah kita. Kita nak lagi tanggung ambil orang supaya jadi pengikut kita. Dalam keadaan kita sendiri pun dah rosak. Boleh kita ajak orang. Jaga baik-baiklah. InsyaAllah kita bagi saudara kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, setelah agak lama juga saya hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang membuat rakaman talk majlis kenal diri dan kenal Allah. Dan saya berterima kasih pada Tuan Syekh kita kerana menyampaikan talk pada malam ni. Semoga kita semua beroleh barakah daripada Allah atas ilmu yang disampaikan dan mengamalkannya dalam kehidupan. Dan saya juga berpesan pada diri saya dan kawan-kawan yang mendengar melalui YouTube ni, kita kena selalu ingat akan pesan Syekh kita agar membuang keakuan diri. Dan membuang keakuan diri tidak hanya sekadar berkata-kata di mulut, ucapan di mulut, tapi kena mengamaliahkan dalam kehidupan. Memang pengalaman saya pun telah lama kita berusaha untuk buang keakuan diri itu. Dan yang paling penting kita kena istiqamah, ada keinginan untuk buang keakuan diri itu. Maknanya tak mungkin benda itu akan hilang ataupun dapat kita kecapi dalam masa yang singkat, dan tak mustahil kalau Allah nak beri ada yang telah memperolehinya dalam masa yang singkat. Ini semua adalah rezeki masing-masing, dan yang pentingnya kesungguhan, dan kita kena selalu berterusan mendengar penyampaian talk kenal diri, kenal Allah ini melalui YouTube ataupun datang sendiri bersama-sama jemaah dengan Tuan Syekh kita, agar kita berada di dalam yang dipanggil macam circle. Maknanya kita dalam lingkungan itu, tak terkeluar daripada circle. Sebab melalui pengalaman saya, bila kita terkeluar daripada circle, maksudnya terkeluar daripada bulatan tu, kita di luar memang nak masuk balik susah. Sangat susah, sebab di luar sana tu dia punya environment ataupun atmosphere dia kat luar tu sangat-sangat orang kata menarik kita supaya tak masuk balik dalam circle tu. Jadi saya berdasarkan pengalaman saya dan nak kongsi bersamalah. Apa yang perlu kita buat, kita kena adakan masa. Kita kena bagi masa untuk kita
mempelajari ataupun mendengar YouTube ni. Paling tidak pun kalau yang berada di luar kawasan, tengah bawa kereta tu, kita kena praktiskan lah, buka lah, daripada kita pasang lagu ke, radio ke. Tapi saya rasa lebih baik ini, kerana ianya dapat ilmu tu, dan peratusan untuk ilmu tu lekat dalam fikiran kita, dalam hati kita, dalam kalbun kita ni tinggi. Sebab kita tumpukan perhatian perhatian dan kita cuba memahami, dan insya-Allah Allah akan beri kepahaman yang luar biasa. Itu berdasarkan pengalaman saya. Sebab semalam saya cuba, sebenarnya semalam saya memandu daripada kampung saya, bermula perjalanan 9 malam, hujan lebat, tapi alhamdulillah saya berjaya, dengan izin Allah, dapat sampai dengan selamat di Subang Jaya. Walaupun keadaan hujan sangat lebat, tapi saya buka YouTube dan dengar siri kuliah talk kita ni lah, dan alhamdulillah tak ada gangguan apa di sepanjang perjalanan. Maknanya fokus kita akan lebih baik, dan orang kata ilmu yang kita dapat tu pun, kita yang melaluinya akan merasai lah, Allah memberi kita kenikmatan itu. Ini pengalaman saya lah, saya nak kongsikan bersama para jemaah atau yang mendengar melalui YouTube. Cubalah kita amalkan untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu. Sebab ilmu ini penting, ya. Ilmu ini penting kalau kita nak buang keakuan diri. Kita duduk di makam kenal diri, kenal Allah melalui jalan redha Allah. Macam Tuan Syekh kita cakap tadi kan, kita kena selalu berdamping dengan guru. Tapi ada yang mungkin jauh, tak berkesempatan. Tapi apa-apa hal pun, secara dasarnya dalam hati kita ni, kita kena aktifkan signal tu. Signal tu kalau kita tak ada keinginan untuk aktif, kita orang kata bagi second priority, benda tu takkan kita dapat. Dan sebenarnya Allah telah bagi kita satu keinginan ataupun minat. Sebab kalau tak ada minat dengan tak ada keinginan, berbeza. Saya jumpa banyak orang dan saya dapat nilai, orang tu ada keinginan untuk menuju jalan redha Allah dengan tak ada keinginan. Yang tak ada keinginan ni, kita mohon supaya Allah bukakan mindanya atau bukakan hatinya. Sebab ini di luar kawalan ataupun kita tak boleh memaksa orang tu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, sebab ini semua susunan dia. Tapi berdasarkan pengalaman saya, itulah, ada orang yang baik, sangat baik dengan kita, tapi bila kita mula bercakap tentang perjalanan kita ni, perjalanan kerohanian kita ni, dia agak nak melarikan diri daripada kita. Tapi kita mohon kepada Allah lah, supaya Allah bagi dekat kita ilham macam mana untuk mendekati orang yang macam ni. Sebab yang berada dekat dengan kita ni, ini lebih mudah daripada yang jauh. Secara logik saya berfikir lah. Tapi walau macam mana pun, kita kena meletakkan keadaan ni semua adalah urusan Allah. Dan kalau kata kita ada rasa untuk membuat seseorang itu dekat ataupun mendekati, memahami jalan redha Allah, insya-Allah itu adalah signal awal daripada Allah, dan kita teruskan niat yang baik itu, tak salah pun. Okay. Itu saja daripada saya pada malam ni, dan semoga kita dapat pengajaran daripada apa yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan kita untuk bersama-sama di dalam majlis yang amat agung dan diberkati ni. Tak dapat banyak saya nak bercakap, namun apa yang boleh saya luahkan kepada pendengar-pendengar YouTube, ikutilah jalan ni. Sebab sebelum saya ikut,
sebelum saya ikut dan selepas saya ikut, sebenarnya secara ikhlas saya nyatakan memang banyak perbezaan dia. Walaupun ada perkara-perkara yang di luar kemampuan saya untuk saya melakukan, namun saya pasrah. Benda ni semua diatur oleh Allah. Jika Allah berkehendaki dan sesuai dengan masa yang Allah tetapkan, saya tetap akan dapat. Namun yang lebih penting, jika kita terus istiqamah dalam nasihat-nasihat dan terus menerus kita membuang keakuan diri kita dan mentauhidkan Allah serta mengesahkan Allah ni, kita akan nampak hala tuju hidup itu yang lebih mustahak. Sebab sebelum saya ikut, saya sendiri pun tak faham dan tak tahu pun sebenarnya apa sebenarnya. Tapi bila saya dah ikut, saya dah nampak setidak-tidaknya semua yang ada ni semua pembohongan rupanya. Kita memang sangat tertipu. Kalaulah andai kata Allah tak bukakan saya untuk datang, untuk dengar ceramah ni, saya pun tak tahulah apa yang nak jadi dengan saya, anak isteri saya. Saya pun tak tahu yang sebenarnya hala tuju yang sebenar. Jadi apa yang saya boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar YouTube, saya menyeru diri saya sendiri dan juga kepada pendengar-pendengar untuk terus istiqamah, terus fokus kepada tujuan hidup kita, iaitu untuk kenal Allah, untuk mengesakan dia dan untuk mentauhidkan Allah. Dan itu yang sebenarnya tujuan kita pun, tujuan Allah jadikan kita pun untuk mengenalinya. Kalau kita tak ke arah tu, maka hidup kita memang akan jadi sia-sia dan kita tak akan rasa macam tak ada tentu hala kita ni sebenarnya. Jadi itulah saja yang saya dapat kongsikan. Maafkan kalau ada salah silap serta keakuan diri yang masih tebal di keakuan diri saya. Mudah-mudahan Allah buangkan keakuan diri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi, sahabat-sahabat kita, teman-teman seperguruan kita, semuanya daripada lintasan khatir Rabbani yang suci, sesuci yang Allah sucikan. Perkataan yang keluar adalah perkataan daripada kesucian, daripada kalimat-kalimat Rabbi yang tak mengharapkan apa-apa. Yang sebenar-benar saudara kita, sahabat kita, teman seperguruan kita itu berkata semata-mata hendakkan kita semua ini selamat berada di sisi Allah. Mengajak supaya da'ilallah, kenal Allah dan dapatkan Allah. Itu mana teman-teman kita harapkan, sucinya. Sebab mereka dah merasakan dapat Allah, merasakan hidup ni sentiasa dengan Allah. Manisnya tadi tak dapat nak diucapkan. Jadi mereka nakkan berkongsi agar kita jangan terlepas peluang kita di dunia untuk mengecapi bersama indahnya, bahagianya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatnya. Sampai mereka tak tahu nak cakap nikmat tu tadi. Hanya boleh mereka luahkan dengan perkataan yang sikit bahawasanya rugilah kalau kita di dunia ni tak merasakan, mengesakan Allah. Tak dapat kemanisan yang asli. Kemanisan yang asli itu adalah bila kita betul-betul tak ada keakuan diri. As-sid'a walal kufar, buang semua kufar-kufar, riak, takbur, sombong, ujub, buang, sebut nama Allah, betul-betul dekat betul Allah. Allah tak akan pernah duduk jauh dengan kita. Dia lebih dekat daripada kita.
Tapi yang menyebabkan kita jauh, kita tak kenal diri. Kita macam mana nak kenal Allah? Bila dah tak kenal diri, maka kita terhijab malangnya nasib kita. Kita nampak yang lain lebih indah, lebih bahagia. Kita tak kena tertipu istidraj. Mana kita dapat kaya, kita dapat senang, kita dapat anak-anak bagus-bagus belajar, kita dapat mak bapak apa semua kita dapat, semua bagus. Tapi hati kita tak dengan Allah. Itu sebenarnya kemalangan yang paling berat sekali. Itu kemalangan paling berat. Kau jadi pemimpin agung kali tinggi pun, tapi kau tak ada rasa kemanisan berkehidupan dengan Allah, kau semalang-malang manusia, kata Allah. Kerana hala tuju Rasulullah SAW itu tak lain memperbaiki akhlak manusia. Apa tu? Manusia suka membuat keakuan diri. Maka itu Rasulullah tunjukkan, buang keakuan diri. Sahabat-sahabatnya semua ikut. Buang keakuan diri. Bukan. Sampai kepada kita penghujung zaman ni, banyak yang rasa asing pelajaran ni. Padahal inilah perjalanan yang asliah, yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh pegang betul-betul. La ilaha illallah. Kalimah ni sampai Rasulullah SAW bagi tahu. Sampai dapat barukan iman kita dengan kalimah ini. Bukan sekadar sebut kalimah, tapi kita faham apa maksud kalimah la ilaha illallah tu, akan jadi do iman aku. Manisnya iman seperti mana kita dulu dengan Allah Ta'ala manisnya. Sebelum kita terzahir dulu, kita 4,000 tahun dengan Allah. Roh kita manisnya hidup dengan Allah. Kita nak dapat balik kat dunia ni, tapi kita tertipu dengan dunia punya perangai dan kita tak boleh salahkan dunia. Sebab Allah nyata di dunia, di mana pun Allah tu nyata, tetapi kita yang buta. Kita tutup mata kita. Allah celikkan dengan nur-nur, perumpamaan-perumpamaan banyak di sekalian alam ini. Kita buat bodoh, lalai, lengah, nantilah. Itu yang menyebabkan kita menyesal nanti. Sebab lalai, lengah, nantilah. Nanti tahun depan lagi, lama-lama nyawa dah menyesal. Tolong hidupkan balik. Tak. Jadi itu yang teman-teman kita nakkan. Kita sama-sama lah. Kita tak nak upah, kita tak nak ganjaran, kita tak nak kita punya demi untuk ada parti apa. Tak ada kepentingan apa lain langsung pun. Kepentingan kita adalah kita nak memastikan pendengar-pendengar YouTube dan semua, kita nak siapa-siapa yang Islam ke tak Islam dapat Allah Ta'ala. Sebab kita semua ni adalah hamba Allah. Itu title kita yang paling tinggi. Hamba Allah. Hamba Allah tak memiliki apa-apa. Yang ada hanya Allah. Aku hanya ada Engkau, ya Allah. Aku hanya ada Engkau, ya Allah. Harapan aku pada Engkau, ya Allah. Aku hanya Engkau, ya Allah. Engkau. Balik-balik Allah. Balik-balik Allah. Ya, dia tak ada nampak yang lain lagi dah. Engkau sampai hilang keakuan diri. Hamba lah tu. Rasulullah seronok bila Allah tu panggil dirinya hamba. Dalam Quran banyak Allah Ta'ala panggil hamba pada Rasulullah. Rasulullah seronok. Sebab title hamba ni best. Bila Tuhan kita panggil kita hamba, best. Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah Ta'ala, Maha suci aku menjalankan hamba-Ku. Jadi kita ni hamba Allah. Kalau kita kenal diri, kita hamba Allah. Title kita paling bahagia, kata Rasulullah. Sebab kita sentiasa diperjalankan Allah. Datang sini, besok nak ke mana. Daripada kita di alam roh turun berapa hari bulan lahir, semua Allah yang memperjalankan. Sampai sekarang dan akan datang, semua juga Allah yang susun. Bahagia kita. Sebab Allah yang susun, tapi kita tutupi, kita rasa kita yang susun. Itu yang berat tu. Itu yang azab sebenarnya. Menganggap kita yang susun hidup kita ni. Padahal yang susun tu Allah. Maka tu Rasulullah selalu minta, tolong urus diri kau, ya Allah. Jangan biarkan aku urus walau sedetik, walau sekelip mata, walau sedegup jantung. Tolonglah ya Allah. Padahal Rasulullah pun paling hebat dah. Kurniaan Allah Ta'ala bagi. Tapi tetap juga tolong ya Allah. Jangan ada keakuan diriku lagi. Dah tak ada keakuan diri pun meminta, ya Allah, jangan sampai aku ada nak urus diriku sendiri walau sesaat. Nampak? Dah tak ada keakuan dirinya. Minta lagi supaya hilangkan lagi keakuan diri. Maknanya supaya Allah 100% uruskan setiap detik ke depan sesaat kita. Bila kita dah faham tu, indahlah hidup kita. Dia yang susun semua. Nak ke mana-ke mana. Nak kena, nak makan apa, semua dia susun.
Jadi kita tak risaukan ke depan kita. Yang kita risau, keakuan diri tu yang kita risau. Minta pada Allah, leburkan aku ya Allah, jangan ada keakuan diri kita. Takut, nangis kita ada keakuan diri. Kita tahu, ada keakuan sikit dia diri, ganap kita. Ibarat tadi saudara kita cakap tadi, kita dah keluar daripada lingkungan para penggembala tadi. Gembala tadi, kambing ke lembu, dia keluar daripada penjaga dia tadi, dia bahang serigala mudah. Rasulullah beritahu. Jadi, duduk. Bukan selalu duduk. Sekali-sekala duduk tak apa, tapi dalam hati kita sentiasa amaliyahkan. Mana kita sama-sama lah tu. Walau jauh, tapi kita amaliyahkan apa yang telah kita dapat. Bukan sekadar simpan di otak. Amaliyahkan, baru dijadi. 24 jam sentiasa pandang sesuatu Allah, dengar Allah, nafas kita turun naik Allah, engkau naikkan. Rasakan Allah. Ya Allah, beras ni kau jadikan, ya Allah, jadi nasi semua, ya Allah. Ya Allah, kuah ni ada santan, ada garam, ya Allah, semua kau jadikan, ya Allah. Nampak semua Allah ya. Hidupan kita ni. Itu yang dimaksudkan ahsanu amalah. InsyaAllah. Saya rasa cukup berhenti situ dulu, insyaAllah. Sama-samalah kembali. Terima kasih atas perhatian semua. Yang lebih lagi saya terima kasih adalah dapat amaliyahkan. Benar-benar mengesakan Allah. Seperti mana Allah esakan. Itu lagi bahagia saya. Saya tak nak yang lain. Tu ya. Saya mohon pada Allah selalu. Supaya siapa-siapa yang mendengar YouTube ni mendapatkan Engkau ya Allah. Jangan mendapatkan aku. Jangan Engkau pandang wajah. Jangan biarkan mereka mendengar dari suaraku. Melainkan suara Engkau. Melainkan biarkan mereka pandangku. Melainkan memandang wajahmu. Jadi setiap yang memandang, setiap mendengar perkataan Allah. Dan setiap yang wajahullah. Bukan wajah saya. Maka dapatlah ilmu tu daripada Allah, bukan daripada saya. Maka akan jadi keberkatan ilmu itu tadi. Langsung daripada Allah, bukan daripada saya. Saya tak ada kena-mengena. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Wa'afu minkum. Dalam menyampaikan ada keakuan diri. Saya minta maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Salli ala Sayyidina Muhammad.